Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, pada hari ini saya akan kongsikan satu kisah yang berada dalam kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu karangan Abu Laib Samarkand, yang mengisahkan dalam satu kisah yang dimana letaknya di hujung bab hikayatus sahabah, iaitu hikayat sahabat, yang dimana ada seorang sahabat yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat ni dia tengok Nabi dalam keadaan dahinya berkerut. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ayamna'uni saudi wa damawatu wajhi min nukulil jannah." Wahai Rasulullah, adakah aku ini takkan dapat masuk syurga disebabkan hitamnya diri aku ini dan tak cantiknya wajahku ini? Adakah aku akan dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam syurga? Sahabat ni termenung fikir, "Ya Allah, aku boleh ke masuk syurga? Muka aku ni tak handsome." Betul. Nabi tengok sahabat tadi dalam keadaan yang senyum. Lantas Nabi berkata, "Walladhi nafsi biyadih." Demi yang jiwaku berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimana Nabi kata, selagi mana kamu beriman dengan Allah, para hadirin sekalian, ini yang menunjukkan iman. Dan Nabi beritahu, seandainya kamu yakin bahawasanya jalan aku ini, yakni jalan Rasulullah SAW, itulah jalan kejayaan, kata baginda Nabi SAW. Dan lagi baginda berkata bahawa selagi itu kamu akan masuk syurga. Dan sahabat ni pun dia teruslah gembira, dia seronok. Lepas tu dia nak pergi lah meninggalkan Nabi Muhammad SAW sebab dia dapat dah jawapan. Tapi dia patah balik kat Nabi dengan keadaan dahinya berkerut lagi. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, tapi aku ni dah berada dekat Madinah hampir 8 hingga 9 bulan. Tapi dia cakap lah yang dia ni pergi minang orang itu, orang ni, tapi tak ada seorang pun yang ambil pinang dah. Maksudnya semua tolak lah pinang dah." Kalau nak tahu, sahabat ni bernama Sayyidina Sa'ad As-Salami Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana orang panggil dia Julaibib. Julaibib ni dia tak handsome. Dia tak handsome tu, dia hitam. Siapa nak? Lagi-lagi zaman sekarang ni yang semua tengok material. Yang paling-paling tak, kalau dia tak handsome, dia mesti ada harta. Tapi jika kita tengok bersama dengan Sayyidina Sa'ad ni, dia harta pun tak ada, dia handsome, dia tak handsome, lepas dia hitam lah. Tapi apabila seseorang mai jumpa dengan Nabi ni mempunyai sifat yang sangatlah mulia, yang dimana Nabi ni akan, kalau paling tak menyelesaikan masalah seseorang itu pun, Nabi ni paling tidak dia akan mudahkan, dia akan mudahkan masalah seseorang itu. Nak jadikan kita, apabila seorang sahabat Ansar dia bertemu dengan Nabi untuk bertanyakan kepada pendapat Nabi tentang anaknya dia boleh dinikahkan. Jadi dia tanyalah pendapat Nabi. Lalu Nabi cakap dia nak meminang anak sahabat tu. Lepas tu sahabat tu seronok lah, dia cakap, "Adakah baginda ingin meminang anakku?" Lepas tu Nabi cakap dia pinang anak perempuan dia bukan untuk dia, tapi untuk Julaibib. Lepas tu sahabat tu pun terkejut. Dia cakap dia nak balik rumah lalu nak bincang lah dengan isteri dia pasal hal berat ni. Lepas tu dia balik rumah, dia bincang-bincang dengan isteri dia. Lepas tu isteri dia mak takkan setuju, sebab tahu kan Julaibib tak handsome, tak kaya. Mereka ni anak bangsawan semua. Lepas tu lepas dengar perbincangan di antara mak dan ayah anak perempuan tersebut, lepas tu anak tu keluar lah. Anak ni benar-benar Atikah, seorang hamba Allah yang sangatlah taat, yang di mana dia pandang sayup dalam kehidupan akhirat. Maksud dia seorang yang baik lah ni. Lepas tu dia cakap kat ibu dengan ayah dah, "Siapakah yang meminang diriku ini?" Iaitu baginda Nabi SAW. Okey, lepas tu dengan siapa? Dia cakap dengan Julaibib. Lepas tu wanita Atikah tu pun dia cakap sampai hati ayah dan ibu hendak menolak pinangan Nabi Muhammad SAW. Lepas tu dia cakap lagi yang bagaimana kalau turunnya satu ayat yang di mana ayah dan ibu ni tolak, langgar perintah suruhan Nabi. Lepas tu dengan sahabat tu pun
dia takut lah. Lepas tu dia pergi jumpa Rasulullah SAW balik. Cakap lah yang di mana dia terima tunangan tu. Okey. Lepas tu Sayyidina Sa'ad ni pun seronok lah, tapi dia ada masalah lagi. Dia beritahu lagi kat Nabi yang di mana dia ni tak ada duit, dia tak ada harta semua. Lepas tu baginda tak kecewa, dia tak membuatkan Sayyidina Sa'ad tu kecewa lah. Tapi baginda malah menyeronokkan lagi dengan suruh yang Sayyidina Sa'ad ni bertemulah dengan Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Ali, untuk mengambil kepada mereka sedikit-sedikit. Dan lalu pun Sayyidina Sa'ad ni pergilah ke rumah mereka dan dapatlah harta-harta sedikit untuk dibelikan hadiah untuk mahal lah kepada isteri dia. Dia pergilah ke pasar. Tapi bila dia sampai ke pasar tu, terdapatnya seruan jihad, yang dimana Allah telah bentangkan dunia depan dia kat tangan dia ni, penuh dengan duit, nak bawa mahal kahwin semua. Tapi adanya jihad, seruan jihad yang dimana suruh dia berperang nak dirikan agama Allah dengan sebutan La ilaha illallah. Lepas tu Sayyidina Sa'ad pun cakap, apa lagi yang harus aku lunaskan kepadamu ya Allah. Lepas tu dengan duit yang dia dapatkan itu, dia beli barang-barang perlengkapan dia. Dia beli perisai semua, pedang, tutup habis semua muka dia. Lalu dia pun pergilah ke medan jihad. Lepas tu Sayyidina Ali, ada seorang sahabat lah tanya kepada Sayyidina Ali, siapakah orang ini? Aku belum pernah lihat dia ke dalam medan perang. Lepas tu Sayyidina Ali pun tak tahu yang itu siapa. Sebenarnya itu Sayyidina Sa'ad, iaitu Julaibib lah. Lepas tu dia pun tak tahu ni Julaibib. Lepas tu dalam keadaan yang di mana perang tu telah dimulai, Sayyidina Sa'ad ni pun bergerak menuju ke kawasan yang di mana terdapatnya baginda Nabi SAW. Dia nak lindungi baginda. Tapi apabila dia tengah perang, main tombak, kena dia punya rusuk. Dia pun jatuh lah Sayyidina Sa'ad ni. Dia jatuh. Lepas tu dia selak tangan dia sikit. Baginda Nabi SAW tengok, nampak, uish, tangan dia hitam. Lepas tu baginda Nabi SAW cakap, Sa'ad, kamu ke tu Sa'ad? Lepas tu Sa'ad ni pun dia tak boleh nak tipu Nabi. Lepas tu dia slow-slow bangkit, dia pandang belakang cakap, Ya Sa'ad ni, baginda Sa'ad. Dia bersedih ketika itu. Dalam keadaan baginda yang mencucuri air matanya, dia cakap, wahai Sa'ad, kamu dah tiada apa-apa sekarang melainkan syurga. Lantas Sayyidina Sa'ad pun lebih bersemangat. Dia masuklah ke medan perang. Lalu dia kena tombak dan syahidlah dalam peperangan itu. Lalu baginda Nabi SAW carilah Julaibib ni. Dia cari Sayyidina Sa'ad ni. Lalu nampaklah jenazah Sayyidina Sa'ad ni. Baginda SAW juga berkata, Sa'ad, hari ni kamu sangat wangi. Dia cakap. Lepas tu baginda tengoklah jasad Sayyidina Sa'ad tu. Baginda rindu kat dia. Lepas tu baginda tengok atas, baginda nampak roh Sayyidina Sa'ad dibawa ke telaga Nabi, yang di mana apabila seorang itu minum telaga Nabi, dia takkan haus selama-lamanya. Lepas tu baginda tengok lagi kat jenazah Nabi. Kat jenazah tu Sayyidina Sa'ad, tengok adalah kerumunan bidadari, yang di mana seorang bidadari itu dia terselak lah bintis dia. Lepas tu baginda pun alihkan pandangan, sebab betis yang ditunjukkan bidadari itu bukan hak baginda, tapi melainkan hak Sayyidina Sa'ad. Sebab perilaku baginda sebut tak pernah lagi buat dekat sahabat-sahabat lain. Itu first time lah, jadi ramai lah tanya kat baginda sebab apa baginda buat sedemikian. Okay, jadi sampai situlah kisah Sayyidina Sa'ad, iaitu Julaibib, yang di mana walaupun dia tak handsome, dia tak ada rupawan, dia tak ada harta, tapi Allah tak pandang semua itu. Allah pandang apa yang adalah hati dan iman dia. Allah sangat sayang. Allah dengan baginda Nabi SAW sangat sayang dekat Sayyidina Sa'ad ini. InsyaAllah dengan apa yang saya kongsikan hari ini dapat mengambil manfaat kepada diri saya juga dan semua orang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.